Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafaqkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah yang beri hidayah dan taufik kepada kita. Dia juga beri nikmat kepada kita, antaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Dan juga alhamdulillah Allah Taala panjangkan lagi usia kita hingga ke saat ini. Dan kita telah pun masuk tahun yang baru, ya, tahun yang baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memimpin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita tahun yang baru ini dan diberikan kebaikan lebih baik daripada tahun yang lalu. InsyaAllah itu yang kita doa, dan senjata orang mukmin adalah doa, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa kita, beri sihat afiat pada kita, selamat daripada apa-apa yang kita tidak inginilah. Bila bagi sekarang ini tentang apa ni COVID lah, ya. Mudah-mudahan selamat, sehat, afiat semua. Walaupun kita kata ajal ni memang akan, setiap orang akan temui ajal, tetapi kita sentiasa doa juga supaya Allah Ta'ala beri sihat afiat, tujuan kita dapat lakukan ibadat kepadanya dengan lebih baik, dengan sempurna insya-Allah. Dan dengan tahun yang baru ini 1443, semoga kita lebih lagi semangat untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dan yakinlah ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mungkin kita yang lepas-lepas kita banyak terlepas, lepas-lepas banyak terlepas. Maknanya yang lepas, yang dulu tu kita tak pun banyak dari segi malam. Jadi Tuhan Allah Ta'ala bagi lagi peluang. Masuk tahun baru, panjang lagi usia, maka kita rebut sekali lagi peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ya. InsyaAllah tambah ilmu, berkat rezeki semua. Okey tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan kita pada malam ni adalah merupakan syarahan yang ketiga. Ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ketiga dalam perbincangan usul qiraat ataupun metodologi qiraat Ibnu Katsir, iaitu dalam susunan imam qiraat ia berada pada nombor 2 selepas daripada Imam Nafi', mempunyai 2 perawi, Qalun dan Warash. Qalun dan Warash. Dulu-dulu mungkin kita tak berapa ingat sangat nama-nama ini, bahkan agak terasing bagi kita. Sekarang ini kita dah ingat pun nama-nama tersebut. Bukan setakat ingat nama-nama anak kita dalam rumah, tetapi kita juga dah ingat nama-nama imam qiraat ini yang jarang diguna, ataupun jaranglah anak-anak kita ataupun imam qiraat. Seperti Qalun, tak pernah lagi rasanya jumpa orang nama Qalun di kalangan orang Melayu kita ni kan. Warash pun tak pernah jumpa. Tapi asal nama Ibnu Katsir ialah Abdullah, itu ramailah. Ibnu Katsir, dan perawinya yang dapat gelaran Bazzi dan Qombol pun tidak ada dalam kalangan tersebut. Jadi lama kelamaan bila kita selalu bincang, selalu sebut nama-nama imam ini, insya-Allah kita ingat dan makin faham cara bacaan mereka. Dan itu kita mengambil, walaupun kita kata kita tak amal pun ataupun tak baca pun dalam Ibnu Katsir, tapi kita belajar kerana kita semangat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi
kita baca pun dalam salat dengan qiraat Ibnu Katsir atau qiraat yang lain selain daripada Hafs. Tak ramailah yang kalau baca pun. Semua sebut Nabi bagi tahu kepada kita, ya. Itu sebagai mukaddimah, panjang sikit daripada biasa tahun baru. Kita terus kepada perbincangan kita, ya. Yang pertama, Ustaz akan mula dengan biografi Imam Kumbul. Nak bercerita pula siapakah Imam Kumbul. Kita dah cerita siapa dia Ibnu Katsir pertemuan pertama. Kita dah cerita siapanya Imam Al-Bazzi, itu pertemuan kedua. Dan malam ni kita bincang pasal Imam Kumbul. Kita nak kenal siapa dia Kumbul ni. Pelik je nama, ya. Kumbul. Okey, Kumbul ialah perawi kedua bagi Imam Ibnu Katsir yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman. Namanya Muhammad, bukan namanya Kumbul. Jadi nama kalangan kita ramai juga nama Muhammad, ya. Dan Nabi kita yang kita kasihi, ya, namanya Muhammad. Jadi Kumbulnya rupanya nama dia ialah Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Makhzumi Al-Makki. Rupanya dia ni digelar sebagai Kumbul kerana dia suka menggunakan sejenis ubat yang bernama kumbil untuk mengubati penyakitnya. Kerana dia ni sakit, dia selalu menggunakan ubat nama tu kumbil, akhirnya mendapat gelaran sebagai Kumbul. Ya, kalau kita mungkin ada yang seseorang itu yang selalu pakai ubat tersebut, mungkin ada yang gelarkan orang itu tertentu. Ya. Mungkin dia suka orang panggil begitu. Dipanggil Kumbul. Okey, baik. Lahirnya pada tahun 195 Hijriah dan dia wafat pada tahun 291 Hijriah. Jadi usianya lebih kurang 96 tahun. Panjanglah usia dia kalau dibanding dengan imam-imam yang lain. Ada yang 90, ada yang 80, dia 96 tahun. Tetapi beliau berhenti daripada bacaan Al-Quran selama 7 tahun. Ada yang katakan 10 tahun sebelum kewafatannya, setelah berumur 96 tahun. Jadi dia wafat 96 tahun, maknanya sebelum tu 10 tahun, 7 tahun dia berhenti dari bacaan Al-Quran, maknanya dapat mengajar Al-Quran seperti mana biasa kerana sakit. Kerana dia diuji Allah Subhanahu wa taala, dia mengidap satu penyakit, wallahu alam. Dan sebab tadilah dia selalu gunakan tu yang nama kumbil, akhirnya digelar sebagai Kumbul, ya. Walaupun kita katakan dia telah lama dah meninggal kita, tetapi dengan keilmuan dia, dengan semangat dia kepada umat Islam sampai sekarang, namanya dia disebut-sebut kerana dia memberi manfaat kepada kita. Itulah kita, kalau boleh kita nak menjadi orang yang bermanfaat, apakah kebaikan yang boleh kita kongsikan kepada orang lain. Semoga ianya menjadi bekalan untuk kita walaupun kita dah tidak ada di dunia ini. Beliau bertalaki qiraat daripada Imam Ahmad bin Muhammad bin Aun An-Nabal dan Ahmad Al-Bazzi yang merupakan imam qiraat yang paling masyhur di negara Hijaz, dan daripada Abi Hasan Ahmad Al-Qawwas yang mengambil bacaan daripada Abi Al-Akhwah bin Wadih, yang mengambil bacaan daripada Ismail bin Abdullah Al-Qust. Sama aliran bacaannya dengan apa yang Imam Bazzi belajar, di mana pula Ismail bin Abdullah Al-Qust ambil daripada Shibli bin Abbad, terkenal dengan Mushkan. Mereka berdua pula ambil bacaan daripada Ibnu Katsir. Maksudnya ialah seperti mana hal Imam Bazzi tidak bertalaki langsung
daripada Imam Ibnu Katsir. Ya, Kumbul pun sama, tidak bertalaki secara langsung dengan Ibnu Katsir. Maknanya melalui perantaraan. Ya. Jadi yang bertalaki langsung dengan Ibnu Katsir ialah antaranya Shibli bin Abbad. Ismail bin Abdullah Al-Qus pun ada juga melalui aliran yang lain. Dia direct melalui Ibnu Katsir pun ada, dia belajar ataupun talaki melalui Shibli pun ada juga. Jadi Shibli bin Abbad ini dia langsung ambil ataupun talaki daripada Imam Ibnu Katsir. Tetapi oleh kerana kemasyhurannya tidak dapat menandingi Kumbul. Jadi Imam Kumbul tu lebih terselah daripada Shibli bin Abbad, sehingga kan Kumbul itu disenaraikan ataupun ditempatkan di kalangan nama yang disebut sebagai perawi kepada Imam Ibnu Katsir. Ya, keilmuannya, kemasyhurannya, jadi begitu. Okey, terusnya. Ini secara carta Ustaz boleh tunjuk, tengok Kumbul. Kalau kita ni berapa kita kata tahap ataupun peringkat nak sampai Ibnu Katsir itu, ada beberapa tangga di situ. Kumbul ambil daripada siapa, ya? Antaranya yang telah disebutkan tadi, kemudian gurunya pula ambil daripada guru yang lain sampai kepada Shibli. Nak sampai kepada Ibnu Katsir itu lebih kurang tiga tangga, tiga generasi itu, tiga orang guru lah, ya? Daripada guru ke guru ke guru. Okey, baik, selesai ya. Itu secara ringkas apa yang Ustaz boleh kongsikan, pengenalan kepada riwayat hidup ataupun biografi Imam Kumbul. Imam Kumbul. Okey. Pada malam ni insya-Allah kita akan belajar. Malam ni tak banyak ya. Ini sebenarnya nak habiskan terus malam boleh. Ustaz tak nak laju sangat. Ustaz bahagikan dua lagi, insya-Allah pertemuan minggu depan kira selesai perbincangan tentang metodologi Ibnu Katsir. Jadi lebih kurang 4 kali pertemuan kita selesai metodologi Ibnu Katsir. Okey, kita Hamzah Mufrad ya dulu, Hamzah Mufrad. Hamzah Mufrad definisinya seperti mana yang telah disebut sebelum ini dalam pembentangan Qalun dan Warash, benda yang sama tapi Ustaz ulang sekali lagi ya tentang riwayat Kumbul ini. Hamzah Mufrad ialah Hamzah tunggal dalam satu kalimah. Ya, Hamzah tunggal di dalam satu kalimah dan tidak bertemu dengan Hamzah yang lain. Dia ada satu saja Hamzah. Ini bermakna bab Hamzah Mufrad ini berlainan dengan dua bab yang sebelumnya, iaitu bab yang kita belajar minggu lepas, dua Hamzah dalam satu kalimah, dua Hamzah dalam dua kalimah. Sebenarnya tajuk ini kita akan jumpa setiap kali kita bincang pasal metodologi qiraat. Nanti lepas ni kita belajar qiraat, ada pula tajuk tu. Ya, tajuk yang kita nak bincang ni. Okey. Secara umumnya Ustaz boleh tunjuk begini tentang pembahagian Hamzah. Kita pecah kepada dua, ada yang mati, ada yang berbaris. Maknanya dalam Hamzah itu ada yang mati, ada yang berbaris. Dia dalam satu kalimah tu ada satu Hamzah je. Hamzah itu mungkin mati, Hamzah itu mungkin berbaris. Jadi kita akan tengok ya, mana yang berlaku perubahan. Okey. Kalau kita lihat di sini, secara catat begini, mungkin tak berapa nampak, mungkin kecil. Nanti Ustaz besarkan. Hamzah Mufrad dalam cara bacaan atau hukum bacaannya ada 3 cara bentuk bacaannya. Sama ada Hamzah tersebut dibaca dengan ibdal, ada yang baca dengan isbat, ada yang kena. Yang kita keluarkan nama-nama hukum ini bila kita bandingkan dengan riwayat Hafs. Kita Hafs.
Jadi riwayat Hafsnya baca macam ni. Ibnu Katsir baca dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu menggambarkan hukum ibdal misalnya. Ibdal menukarkan, tukarkan hamzah jadi huruf yang lain. Ya, tukarkan hamzah jadi huruf yang lain. Ataupun huruf yang lain tukar jadi hamzah. Boleh tukar gitu. Itu ibdal. Manakala isbat, kalimah itu tak ada hamzah, kita letakkan hamzah. Menetapkan hamzah. Dipanggil isbat. Kalau naqal merujuk kepada huruf yang baris hamzah pindah kepada huruf yang mati sebelumnya. Itu dipanggil naqal. Baik, kita tengok satu persatu. Ustaz mulakan dulu dengan kalimah muqsadah. Ya, kalimah muqsadah. Bagi Imam Ibnu Katsir, dia ibdal. Kita refer kepada Quran Hafs, bacaan Hafs, baca ada hamzah. Muqsadah. Tapi Ibnu Katsir, dia tukarkan hamzah menjadi huruf waw mad. Maka bacaannya muqsadah. Qurannya dah siap tukar, jangan bimbang. Ni nak ingat macam mana? Kalau baca Qurannya dah selesai lah. Dia dah banyak membantu. Kita baca ikut apa yang ditulis. Ikut apa yang ditanda. Tapi kalau kita bertalaki Ibnu Katsir guna Quran Hafs, kita kena menjadi orang yang rajin lah. Rajin untuk ulang gaji. Rajin buat saya makan awal. Ya. Kalau masa talaki baru nak tengok, itu tak berapa okey lah, ya, tak berapa okey. Okey, banyak yang salah nanti. Jadi sebaik-baiknya kalau bertalaki tu dah kesediaan awal, kita dah tanda itu ini situ sini berubah betul kan. Jadi senang bila talaki tu lancar aje. Macam bawa kereta di highway aje. Ini tak bawa macam jalan kampung lepas tu kan. Jalan kampung lepas tu jam. Seolah-olahnya macam tu. Okey. Jadi dalam Quran kalimah muqsadah surah Al-Balad dan surah Al-Humazah. Surah Al-Balad kita biasa baca, surah Al-Humazah kita biasa baca. Innaha alaihim muqsadah. Jadi Ibnu Katsir baca muqsadah. 2 harakat. Muqsadah. Okey? Baik, itu satu. Kemudian kita pergi kepada kalimah huzuwa. Huzuwa. Kalimah huzuwa bagi bacaan Hafs dibaca hazai dengan waw. Huzuwa. Bagi Ibnu Katsir kalimah ini dia tukarkan hamzah, dia tukarkan waw menjadi huruf hamzah. Bacaannya huzu'a. Ya. Huzu'a. Okey. Jadi kalimah ini kalau kita masih ingat lagi perbincangan tentang kolun, disebut kalimah ini. Maknanya Ibnu Katsir sama dengan kolun, sama dengan Warash lah. Jadi tak asing lah bagi kita ya. Huzu'a. Okey. Ada beberapa tempat dalam Quran semuanya dibaca dengan huzu'a. Pun sama kalau guna Quran Ibnu Katsir, dia dah siap tukar macam ni. Ini Ustaz crop dari Quran Ibnu Katsir lah. Ya. Okey. Seterusnya kalimah kufuwa. Kalimah kufuwa yang kita memang selalu baca kali ini yang ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalimah kufuwan ahad Ibnu Katsir sama juga dengan yang tadi, dibaca dengan tukarkan waw menjadi hamzah. Kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Boleh ya? Jadi kalimah kufuan ni kalau baca Ibnu Katsir, contoh kita nak solat baca Ibnu Katsir senang je. Dalam surah Al-Ikhlas itu saja yang ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah jadi Ibnu Katsir. Dah jadi Ibnu Katsir. Ataupun nak kata kolun pun sama juga. Kolun pun macam ni. Okey. Baik. Kalimah dhiza. Dhiza. Bagi kalimah ini bacaan Ibnu Katsir ini dalam surah An-Najmi ayat yang ke-22. Dhiza, kita baca dengan menetapkan hamzah, menggantikan hamzah itu, ya, ataupun tukarkan ya, bukan ganti hamzah, tukarkan ya jadi hamzah, tukarkan ya jadi hamzah, ataupun kita kata ibdal, dan pada struktur kalimah pun tidak ada masalah. Kita nak masuk hamzah sebab dia dah standby, rumahnya macam rumah yang biasa hamzah duduk tu. Biasa hamzah menumpang, pernah sewa. Contohnya rumah macam tu dia pernah sewa. Jadi kita faham di situ yang baca dhiza pun ada, yang baca dengan hamzah pun ada. Dhiza. Itu Ibnu Katsir, ya. Tilka idzan qismatun dhiza. Okay. Seterusnya ialah habis, dah selesai tentang ibdal, tentang tukar huruf tertentu, sama ada tukar hamzah jadi huruf tertentu jadi mat, tukar huruf waw jadi hamzah, tukarkan ya jadi hamzah, itu dah selesai. Ini bagi Ibnu Katsir, faham ya? Bagi Ibnu Katsir, bila kita kata Ibnu Katsir, maknanya ia melibatkan bazi dan juga kumbul, kedua-dua perawinya sekali. Okey, kita pindah pula kepada isbat, menetapkan alif, menetapkan hamzah. Okey, dalam bacaan Hafs tak ada hamzah, dalam bacaan Ibnu Katsir ada hamzah. Fara'aitumul Lata wal Uzza, ini dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 sambung dengan 20 yang Ustaz tunjukkan di sini. Nak fokus kepada ayat 20 tu. Wa mana, kalau Hafs wa manata. Wa manata itu bacaan Hafs lah. Wa manata al-ukhra. Macam wa ta manata. Bacaan Ibnu Katsir dia tambahkan hamzah selepas huruf alif tu. Alif pula menumpang di waw. Jadi bacaannya wa manata salisatal ukhra. Nak panjang berapa harakat? 4 harakat. Kenapa 4 harakat? Kerana dia dihukum sebagai mad wajib mutakhir. Wa manata salisatal ukhra. Okey. Baik. Dalam Qurannya dah siap tulis macam ni. Jadi kita tak perlu bimbang juga, dia dah siap tulis. Baik. Selesai isbat. Ini kalimah yang mana diletakkan hamzah, yang berbeza dengan riwayat Hafs. Seterusnya kita pindah kepada naqal. Naqal, apa yang kita sebut tadi naqal, maknanya pindah baris. Baris yang kita nak pindah tu ialah milik hamzah. Kita nak pindah ke mana? Ke depan, ke belakang. Pindah kepada huruf yang mati. Huruf yang mati ini sebelumnya. Pindah kepada huruf yang mati sebelumnya. Macam pindah pahala lah. Transfer pahala. Nampak tak? Orang yang hidup, dia transfer pahalanya kepada yang si mati. Bagi setengah pandangan ulama lah. Kan kita hadiahkan bacaan Al-Quran atau kita sedekah dan sebagainya atas nama yang keluarga kita, ke saudara kita yang mati. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala sedekah kita, pahala bacaan Quran kita atau pahala kebajikan kita yang kita buat untuk orang yang mati. Jadi ini huruf yang hidup, barisnya ada baris pindah kepada si mati. Ya, cuma dalam masalah ini bila dah pindahkan baris, yang hidup tu dah jadi tak ada baris,
Bila dah tak ada baris dia dibuang. Tapi kita taklah. Walaupun kita transfer pahala kan, transfer pahala, tapi kita pun Allah Taala Maha Kaya, dia bagi juga pahala kepada kita kan. Okey, iaitu kalimah yang Ustaz masukkannya ialah pertama kalimah Al-Quran. Ini banyak kalimah Al-Quran. Kalimah Quran dalam Quran. Kalimah Quran dalam Quran. Iaitu ini yang cukup masyhur. Bagi qiraat Ibnu Katsir, satu-satunya qiraat yang baca Al-Quran, Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Yasin, wal Quranil Hakim. Nampak? Jadi kalau dengar baca macam tu, Ibnu Katsir lah tu. Qori tu baca Ibnu Katsir lah tu. Okey? Tapi kalau dia sekejap Al-Quran, sekejap Al-Quran, sekejap Quran, sekejap Quran, Quran, itu kemungkinan dua. Kemungkinan dua. Sama ada dia baca qiraat Hamzah, ya, sama ada dia baca qiraat Hamzah ataupun dia baca qiraat Ibnu Qasir. Qasir. Kalau kita tahulah Ibnu Qasir itu apa. Ibnu Qasir dalam istilah dialek Kelantannya. Ibnu Qasir maknanya bacaan yang cacat apa panggil? Cacat merbah. Cacat merbah. Cacat merbah kan. Cacat merbah orang Kelantan sebut Qasir. Jadi Ibnu Qasir. Jadi kemungkinan dua, ya. Kalau kita dengar orang tu baca Yasin, Al-Quran, dia berhenti. Itu sama ada dua. Sama ada Ibnu Katsir ataupun Hamzah. Kalau kita dah belajar Hamzah lah, kita faham lah tu. Kalau Hamzah, wakaf macam tu. Okey, baik. Biar dulu Hamzah tu, tak nak bercelaru. Kita fokus yang ke Ibnu Katsir. Dah faham ya? Ibnu Katsir bacanya Al-Quran. Jangan Al-Quran. Al-Quran tu lain tempat pula. Ar-Rahman 'Allamal Quran. Itu bukan Ibnu Katsir. Okey. Tebalkan ra tu. Baik, yang keduanya ialah kalimah fas'al. Kalimah fas'al yang didahului oleh huruf waw ataupun huruf fa. Waw ataupun huruf fa. Jadi kalimah ini kalau kita jumpa, kita kena baca dengan naqal. Naqal. Siap dah tulis macam ni. Fas'al, yang hafnya fas'al. Ibnu Katsir baca fasal. Fasal. Ya. Kemudian okey. Jadi mana-mana tempat yang mana ada mula dengan huruf fa, ya. Semuanya dibaca fasal. Kalau kita tengok rumah kepala ini pun dah standby pada huruf sin, dia tak berada pada huruf alif. Fasal tu ejaan mengikut resam Osmani, dia eja fa sin lam. Dia tak eja fa sin alif baru lam, tak. Dah dieja fa sin lam, itu dah salah satu ciri-ciri dia nak meraihkan kepada bacaan yang lain, qiraat yang lain. Antara cuba diolahkan oleh ulama begitu, ya. Kalimah ini diejanya seperti itu. Kerana Ibnu Katsir baca fasal, ya, fasal. Okey, baik. Seterusnya kalimah an-nash'ata. An-nash'ata naqal juga. Kalau kita tengok huruf yang mati itu ialah huruf shin. Jumpa siapa? Jumpa hamzah. Macam biasalah. Macam biasa tu dibaca di sini boleh kita kata ditambahkan hamzah, ya. Ditambahkan hamzah di sini, bacaan ialah an-nasya'ata. Ini agak lain sikit daripada yang kita sebut tadi.
Sekejap ya. Okey, kali ini bagi bacaan Ibnu Katsir dibaca an-nasya'ata. Ada ada huruf hamzah selepas huruf alif. Panjangnya ialah sama juga, panjangnya 4 harakat. Ya, panjangnya 4 harakat. Ustaz benarnya tak boleh letak kategori di situ lah tu sepatutnya, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu perbincangan tentang hamzah mufrad bagi qiraat Ibnu Katsir, sama ada Bazi ataupun riwayat Kumbul. Okey. Ada soalan. Boleh. Yang ni sepatutnya ustaz kena letak di peta kitab. Ya. Tuan-tuan dan puan, yang an-nasya'ata ni ustaz patut pindah kepada peta di bawah isbatkan hamzah, bukan bentuk naqal tapi bentuk isbat, iaitu lepas daripada alif ada hamzah. Tetapi nak letak di naqal pun boleh juga, dua-dua jadi ada. Dua-dua ada, faham tak? Sebab kalau kita tengok Hafs, Hafs dia shin tu mati. Shin tu mati. Jumpa siapa? Jumpa hamzah. Maka hamzah barisnya pergi mana? Barisnya pindah kepada huruf shin. Pindah kepada huruf shin. Jadilah an-nasya. An-nasya. Cuma dia tambah lagi. Dia tambah lagi 2 in 1. Ditambah lagi selepas daripada huruf alif. Maka sebab itulah panjangnya an-nasya'ah. Ya, an-nasya'ah. Ada hamzah selepas huruf alif. Okey. Baik. Selesai. Ini ayatnya. Ini dalam surah Al-Ankabut. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa al-khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Sebabnya thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Dalam Qurannya dah saya tulis di surah An-Najm. Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra. Bagi Ibnu Katsir baca wa anna 'alaihin nasha'atal ukhra. Dan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 62, walaqad 'alimtumun nash'atal ula fala tadhakkurun. Bagi Ibnu Katsir baca walaqad 'alimtumun nasha'atal falawla tadhakkarun. Okey. Itu surah Al-Waqi'ah ayat 62. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat tu. Seterusnya, kita lihat bila Ustaz sebut Ibnu Katsir bermakna Bazi dengan Kumbul. Tapi bila Ustaz sebut riwayat Bazi, fokus Bazi je lah. Kumbul tak termasuk. Kumbul tak ubah. Baca bagi Imam Bazi dengan 2 wajah, iaitu tashil dan tahqiq huruf hamzah pada kalimah la'natakum yang terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Kalimah la'natakum fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'natakum. Itu tahqiq la'natakum. Maknanya kita baca jelas bunyi hamzah la'natakum.
Dan dia juga boleh baca dengan tashil, walau sya'allah la'natakum. Jadi ada dua cara ya, sama dengan hafs dan berbeza dengan hafs, itu tashil. Kita bagi laluan azan sekejap. Ya. Allah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah asmaqam. Okey, baik, kita sambung. Seterusnya ini ayat tadilah. Kalau kita tengok yang crop yang atas tu adalah mengikut Quran Ibnu Katsir. Jadi nampak tak ada warna-warna tu, yang mim selepas mim ada waw kecil tu hukum silah lah. Jangan lupa dah lama kita dah belajar ni. Hukum mim jamak awal-awal lagi. Ya. Di mana bacaannya yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tuqalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslih walau sya'allahu. Dia dah buat tanda tashil, la'natakum ya. Okey, tapi dia agak berbeza sikitlah dari segi nombor ayat antara Quran Ibnu Katsir dengan Quran Hafs kita berbeza sikit. Yang kalau tuan-tuan puan tengok di atas tu, yang warna pink gitu, tu nombor ayat bagi bacaan kita Hafs, tak ada nombor lagi tu. Kita berada pada la'allakum tatafakkarun. Fid dunya tu halaman yang baru. Kira satu ayat. Okey. Baik, terusnya. Dua wajah pada kalimah yang berikut, iaitu surah Yusuf ayat 80. Tuan-tuan puan tengok surah Yusuf ini. Surah Yusuf ayat yang ke 80, dibaca dengan dua wajah, iaitu istai'asu seperti mana dalam Quran kita Hafs, dan dia juga boleh dibaca istayasu, ya, dibaca istayasu. Okey, jangan lupa yang kita bincang ini adalah bagi bazzi. Bagi bazzi. Okey. Baik. Kalimah yang kedua, tai'asu 87, dia boleh baca dua juga, sama ada tai'asu macam Hafs ataupun tayasu. Sebab itu rupanya kalau kita tengok dalam Resam Uthmani, dia eja tai'asu tu ada alif.
kemudian ada bulat bujur, dalam Quran kita hafs, ada alif selepas ta, diletakkan bulat bujur, alif tu tak pakai. Soalan tak pakai kenapa ditulis? Buang aje lah. Kan? Soalan gitu. Tak pakai, tak berfungsi. Kenapa? Bukan bulat bujur, sorry. Bukan bulat bujur, bulat kosong. Bulat kosong. Bulat kosong itu menunjukkan alif itu hanya ada pada tulisan. Tak berfungsi dalam bacaan. Tak jadi mat pun mengikut bacaan hafs kita. Rupa-rupanya alif ini adalah fungsi bagi qiraat lain, iaitu qiraat Ibnu Katsir. Nah, kalau kita dah baca Al-Quran, kita baca sahabat Yusuf, ya, percaya orang muslimat dia suka baca surah Yusuf kan. Surah Yusuf, surah Maryam kan. Jadi dia selalu tengok kalimah ini, tai asu ni. Dia faham. Tai asu ni ada bulat kosong atas alif, menunjukkan kita baca tak panjang pada ta tu, bukan baca tai asu, tak baca tai asu, seolah-olah alif tu tak ada. Cuma kalau ditimbulkan soalan kenapa diletak alif, rupanya dia akan qiraat lain, antaranya Ibnu Katsir, dia baca macam mana? Tayasu. Tayasu. Bulat bujur bulat kosong dah tak ada. Sebab alif dah berfungsi. Tayasu. Begitu juga surah Yusuf ayat 87, ayat yang sama, perkataan yai asu pun sama ditulis ada alif selepas ya. Tapi Quran kita ada letakkan bulat kosong. Bazi boleh juga baca macam tu, yai as, dan boleh juga baca ya yas. Ya yas. Okey. Selesai, dua wajah pada kalimah ini. Jadi kalau kita guna Quran Ibnu Katsir, kita dah belajar, dah bincang perkara ini, kita ingat Ibnu Katsir boleh dua, sama dengan hafs pun boleh, ataupun khusus seperti bacaan khusus bagaimana bacaan Bazzi. Okay. Yang berikut ayat 110, istai asa, juga boleh baca istayasa. Hamzah tu pun dah menumpang atas ya tu. Maknanya hamzah itu boleh dibuang. Sebab dia tak ada rumah dia khusus, dia boleh dibuang. Rupanya Ibnu Katsir bagi riwayat Bazzi baca istayasa. Boleh juga istayas. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 31, yai'as. Yai'as. Ya, jangan baca yai'as. Bagi bacaan Bazzi boleh dua, yai'as ataupun yayas. Okey, yayas. Jadi ini saja yang mana riwayat Bazzi. Okey, baik. Okey, selesai ini kita pindah ke yang seterusnya ialah berkaitan kalimah al-la'i. Kalimah al-la'i. Okey, kalimah al-la'i ini bagi bacaan Bazzi dia hadaf huruf ya tak ada, ya dibuangkan, sama ada kita waqal atau kita waqaf. Kalimah ini ataupun nak sambung lagi dengan ayat berikutnya, huruf ya tu dah dibuang. Ya jadi tak ada. Tapi hamzah pula dibaca. Kalau kita dalam keadaan wasal, huruf hamzah tu boleh dibaca tashil. Boleh ditashilkan hamzah tersebut. Al-lai. Al-lai. Jadi panjangnya la itu 4 harakat. Al-lai. 2. Al-lai. Al-lai. Tashil. Yang penting tashil. Dia dah tak bunyi hamzah lagi. Bukan bunyi al-lai. Al-lai. Dia tashil. Itu pertama. Yang tashil. Yang pecah 2. 4 harakat boleh, panjang harakat boleh. Ataupun dia boleh baca dengan wajah ibdal. Ibdal ni maknanya tukar. Kita tukarkan hamzah jadi huruf ya. Ya.
Ya yang tadi dah buang. Ya buang, tak ada ya. Tapi ada hamzah. Hamzah bertukar jadi ya. Nampak tak? Faham? Hamzah bertukar jadi ya. Ya yang matilah maksudnya ya mati. Bila kita tukar jadi ya tu mati, maka panjangkan la 6 harakat saja. Allai. Nampak? Allai. Panjangkan 6. Lepas panjangkan 6 cukup 6 matikan ya. Okey, itu ketika wasal. Kalau kita waqaf, kita nak berhenti pada kalimah ini. Baik, kalimah ini berada di Talaq. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Talaq ayat yang keempat. Ya. Okey. Kalau kita nak baca apa? Kalau tadi kita dah cerita pasal wasal. Ini kalau kita nak waqaf pada kalimah walla, kita nak waqaf, maka bagi bacaan Bazzi, kita tashilkan hamzah itu panjangkan 4 atau 2 harakat. Empat harakat. Wallai. Bunyikan itu dengan raum. Wallai. Kalau guru minta kita berhenti. Kalau dia minta kita berhenti, begitulah caranya. Kalau nak berhenti, saja-saja berhenti tak cantik. Nak berhenti buat apa? Nafas dah habis. Satu perkataan nafas dah habis. Mustahil. Kan? Jadi kita hanya untuk maklumat kita je ya. Boleh juga kita ibdal. Tukarkan hamzah tu menjadi ya, panjangkan 6 harakat. Sama dengan yang tadi. Yang dah cerita tadi. Wallai. Panjangkan 6. Kemudian tukar hamzah jadi ya. Matikan ya. Lai. Okey. Itu bagi Bazzi. Manakala bagi kumbul, tuan-tuan semua, Allai bagi bacaan kumbul, sama ada wasal ataupun waqaf, dia cuma baca dengan apa? Hazaf huruf ya. Buangkan ya. Okey? Buangkan ya, tapi hamzah itu kekal. Hamzah kekal dan sebut secara tahqiq. Bila kata tahqiq, lawannya tashil. Tahqiq, lawannya tashil. Maknanya apa? Kita kena sebut hamzah itu betul-betul tepat pada makhrajnya. Pangkal halqum. Berhenti, kalau waqaf, Allah, ada hamzah hujung kita matikan. Ataupun allai yang kita terus kita sambung kepada ayat yang berikutnya ya. Contohnya wallai yaisna, wallai yaisna. Itu kalau kita baca sambung ada huruf boleh ya. Okey. Ada 2 tempat tu. Wallai, yang Ustaz merahkan satu je, kat bawah tu ada lagi tu. Yang Ustaz tak merah ni. Asyurim wallai, sama juga ya. Ni benda yang sama. Okey. Selesai yang ni wasal atau waqaf. Terusnya kita tengok perhatian. Kalimah ha antum. Kalimah ha antum bagi Bazzi ada bezanya dengan kumbul. Itu Al-Bazzi baca dengan isbat huruf hamzah. Menetapkan huruf hamzah. Bacaannya ialah ha antum. Ada hamzah tu. Ada hamzah. Ha antum. Isbatkan huruf hamzah. Berserta dengan adanya alif tersebut. Ya. Dan manakala bagi kumbul, dia hazafkan huruf alif. Dibaca dengan hazaf huruf alif. Bacaannya macam mana? Ha antum. Bacaannya ialah ha antum. Terus saja. Tanpa
tanpa panjangkan ha. Kita tak panjangkan ha. Ha antum, macam tu je. Kita akan jumpa, kalau kita talaki, kita akan jumpa awal-awal lagi daripada surah Al-Imran dah ada kalimah ha antum. Jadi ambil perhatian di situlah. Kita akan ulang mula-mula track untuk ha bazi, kemudian track untuk kumbul, ya, bagi kalimah ha antum. Ha antum bazi, ha antum bagi kumbul. Patutnya Ustaz sebut isbat huruf isbat huruf alif di situ tu sebenarnya. Isbat huruf alif dan tahqiq huruf hamzah. Ya, tahqiq huruf hamzah. Maknanya kalau tak sebut pasal bazi pun dah okey, sebab bacaannya sama dengan hafs. Cuma hafs dia panjang sebab dia jadi mad munfasil. Ha antum itu hafs. Bazi dia pendek 2 harakat je. Sebab kalau ada mad munfasil 2 je. Ha antum. Kombol yang ceritanya kombol. Kombol ni tak ada alif. Bila tak ada alif tak berlaku mad. Jadi langsung je. Ha antum. Ya, macam tu je. Okey, baik, selesai. Kita tengok yang ke-10, masuk tajuk yang baru, al-izhar dan al-idgham. Okey, al-izhar dan al-idgham. Kita nak bincang pasal izhar dan idgham. Dalam bab ini akan dijelaskan bahagian-bahagian dibaca izhar dan idgham bagi qiraat Ibnu Katsir berbeza dengan riwayat Hafs. Manakala tempat yang tak dibahaskan di sini menunjukkan bacaan Ibnu Katsir pada tempat tersebut adalah seperti Hafs. Ini sikit saja ya, tajuk ini sikit saja yang beza antara Ibnu Katsir dengan riwayat Hafs. Okey, baik, kita tengok. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 17. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Ya, kalau kita buka surah Al-A'raf ayat 176. Bacaannya macam ni. Bagi bacaan Ibnu Katsir dibaca dengan pada tempat yang Ustaz gariskan ini, iaitu yalhas dengan zalik, dibaca dengan izhar. Izhar macam mana nak buat? Kita nyatakan dulu sa. Maknanya kalau Qurannya seolah-olahnya ada tanda mati atas huruf sa lah. Bagi Hafs kita tak ada tanda mati. Kerana menunjukkan berlakunya hukum idgham. Kita tak payah sebut huruf sa ini kalau kita baca sambung. Kalau waqaf memang kena jelas huruf sa. Yalhas, mesti landingnya pada huruf sa. Yalhas. Tapi kalau Ibnu Katsir dia kalau wasal, kalau Hafs, kalau wasal langsung masuk dalam huruf dzal. Yalhadzalik, sa tak timbul langsung. Sa dah tak timbul, ya. Dah tenggelam terus. Yalhadzalik, yalhadzalik, dah tak ziarah pun huruf sa tu. Terus tak ada dah huruf sa, ya. Tapi kalau baca Ibnu Katsir, kita mesti hati-hati. Ibnu Katsir dia mesti nak jumpa zal, mesti lalu sa dulu. Jumpa zal. Zal duduk kat dapur misalnya. Kena masuk jumpa ruang tamu dulu. Orang duduk kat luar dulu. Seolah-olahnya macam tu. Jadi kena pastikan mana makhraj sa. Letaklah lidah di situ. Dan zal pun di situ juga, makhraj yang sama. Jadi kena putuskan putuskan yalhas untuk bahagian sa, zalik untuk bahagian zal. Kita tak boleh secara langsung direct terus yalhas zalik akan jadi idgham, automatik jadi idgham. Ini kita baca izhar. Baik, surah yang seterusnya. Tempat yang seterusnya surah Al-Baqarah ayat 284. Fayaghfir yasha wa yu'adzibu man yasha, dibaca. Fayaghfir, matikan huruf ra, bacaan
Ibnu Katsir dia baca dengan matikan ra, fayaghfir di sinilah. Dia ada i'rabnya tersendiri. Ya, dengan jazam huruf ra tu. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzib, ba pun mati juga. Ba pun dibaca dengan mati, dibaca dengan mematikan ra dan ba beserta izhar. Fahamlah kalau kata izhar kena sebut fayaghfir liman yasha wa yu'adzib, kena qalqalah huruf ba. Wa yu'adzib man yasha. Okey, boleh ya? Beza dengan Hafs. Yang ketiga surah Hud ayat 42. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana. Okey, kalimah ini bagi Ibnu Katsir dia baca dengan idgham bagi kumbul. Ya, dia baca dengan idgham bagi riwayat kumbul dan dua wajah bagi riwayat Bazzi. Jadi antara dua perawi ini tak sama. Tak sama bacaan. Kalau nak baca baca kumbul, kita idgham. Bila dah idgham tu bacaannya samalah dengan riwayat Hafs kita. Sebab Hafs kita baca dengan idgham, ya. Ya irkam ma'ana. Ya, kita baca dengan irkam ma'ana. Tapi kalau Bazzi, kita boleh buat dua. Sama ada kita nak baca dengan izhar, irkab ma'ana, ataupun kita nak baca dengan idgham, irkam ma'ana. Kalau ambil daripada kalimah ya bunai, Ibnu Katsir ada fasyi huruf di situ. Dia tak baca ya bunayya, dia baca ya bunayyi. Ya tu baris di bawah. Tak apalah, itu dalam fasyi huruf. Tapi kita bincang pasal usul, fokus kepada irkam ma'ana, kumbul baca idgham sama, boleh idgham pun boleh. Okey, tiga tempat ini yang kita bincangkan pada bab izhar dan idgham. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-11, pertemuan dua huruf mati. Iltiqa usakinain. Kalau biasa kita belajar Hafs, biasa disebut sebagai iltiqa usakinain. Apa ini? Ada beza isbat hamzah dengan tiga perkataan akhir dalam grup ibdal itu. Saya baru tengok baru tengok. Minta maaf tak yang jadi ada yang bertanya apa beza isbat hamzah tiga perkataan akhir dalam grup ibdal itu. Okey, tak apa, kita patah balik sekejap. Mungkin perkataan merujuk kepada yang ini. Isbat dengan ibdal, apa beza? Isbat dengan ibdal. Ibdal tu tukar. Isbat tu menetapkan. Maknanya kalau kita tengok ibdal, satu huruf tukar jadi huruf lain, tu ibdal. Ya, satu huruf, contohnya huruf hamzah lah. Hamzah bertukar jadi waw, atau waw bertukar jadi hamzah. Tapi kalau isbat, tak ada huruf yang kena tukar. Cuma kita letak, kita datangkan hamzah, kita bubuh, kita masukkan, apa-apalah nak faham. Tak ada kena yang huruf-huruf tertentu yang kena bertukar, tak ada. Tapi kita datangkan hamzah, tiba-tiba dia muncul. Itulah. Boleh ya menjawab pada soalan. Okey. Harapnya menjawab ya yang bertanya di Facebook ya. Okey, baik. Terusnya. Kita pergi kepada tajuk pertemuan dua huruf mati. Ada dua kematian ni. Dua kematian.
Ibnu Katsir membaca dengan baris hadapan pada huruf mati yang terletak sebelum hamzah wasal. Sekiranya hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris hadapan pada permulaan bacaan. Misalnya surah Yusuf. Sebenarnya cerita ini dah sama dengan Qalun, sama dengan Warash. Tapi Ustaz tak bincang Qalun dalam Warash. Dibincang dalam Ibnu Katsir, jadi maklum Warash dengan Qalun sama. Yang kita sebut tentang Ibnu Katsir. Sebenarnya, okey, dia macam ni. Kalau kita tengok ayat, contohnya lah dalam surah Yusuf, ayat 31. Waqalat. Ta asalnya mati. Jangan nampak pula tu berbaris Ustaz. Tak, jangan tengok yang nampak tu. Asalnya mati. Waqalat. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah asalnya mati, okey. Lepas ta waqalat depannya ada hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Lepas hamzah wasal ada huruf kha. Kha itu mati. Okay. Sekarang kita tengok ada berapa mati? Ada dua. Satu ta, satu kha. Okey, yang asal lah. Satu ta, satu kha. Maka bacaan Ibnu Katsir, kalaulah dua huruf yang mati ini bertemu, maka huruf yang pertama mati ini dengan syarat sekiranya hamzah wasal depannya itu, kalau kita diminta untuk mulakan pada hamzah wasal, kita mulakan dengan baris depan. Barulah huruf ta itu dibariskan baris depan. Kalau contohnya kita baca waqalat, kita berhenti. Kita nak mula pada kalimah seterusnya, kita akan start dengan apa? Ukhruj. Nampak tak? Kita akan kata baris depan. Ukhruj. Kenapa kita mula hamzah wasal baris depan? Itu kita belajar dalam hafzah yang tajwid. Hamzah wasal mula dengan baris depan apabila huruf ketiga berbaris hadapan. Itu kaedah untuk hamzah wasal kan yang kita belajar. Hamzah wasal dimula dengan baris depan apabila huruf ketiga, kena bilang huruf ketiga mana? Satu hamzah wasal, dua huruf kha, ketiga huruf ra. Bila huruf ketiga berbaris depan, maka mulalah hamzah wasal baris depan ukhruj. Maka kita akan baca untuk Ibnu Katsir waqala tukhruj. Bunyinya macam tu. Waqala tukhruj. Berbeza dengan Hafs. Bagi riwayat Hafs, dia baca dengan huruf pertama itu yang mati dibaca dengan baris di bawah. Waqalatikh. Tapi jangan bimbang, yang ini Quran Ibnu Katsir dia dah siap dah letak baris depan. Ya. Baik, contoh yang ini. Kalau kita tengok fa arsalna fihim rasulan minhum ani'budu. Yang Ustaz merahkan nun. Asal nun itu mati. Asalnya an. Lepasnya huruf hamzah wasal. Lepas hamzah wasal huruf ain. Ain pun mati. Ada dua mati. Satu nun, satu ain. Katakan kita tak hiduplah nun tu dengan apa-apa baris. Agak-agak senang tak kita nak? Nun kita matikan. Ain kita matikan. Agak-agaknya nak baca macam mana? Mungkin akan bunyi an na'budu. Jadi dia agak lucu ataupun agak susah nak baca. Fa arsalna fihim rasulan minhum an a'budu. Seolahnya macam tu. Jadi susah nak baca, nak sebut, maka nun dihidupkan dengan baris bawah. Ani'budu. Itu Hafs. Tapi Ibnu Katsir, dia kaedahnya kita ingat. Kalau Hafs itu mulakan dengan baris depan u'budu, maka nun dihidupkan dengan baris depan. Bacaannya jadi nu'budu. Ya? Nu'budu seperti ini. Ini Quran Ibnu Katsir. Dia dah siap buat dah. Jangan bimbang. Kalau kita tak pandai, masih tak faham ataupun kurang mahir untuk hukum hamzah wasal ini, dia dah siap letak baris depan.
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا. Baca ikut barisnya. Anu'budu. Ya. Okey. Kita datang kalimah ini. Ini perlu kepada kita faham betul-betul. Okey. Yang lain. Mathalu kalimatin khabisatin kasyatin khabisatin. Benarnya yang Ustaz patut merahkan khabisatin yang kedua. Khabisatin. Kalimah ini khabisatin, kalau kita baca hafs, kita akan kita faham kena hidupkan nun, betul tak? Kasyaratin khabisatini, ada nun baris bawah. Khabisatini tusat. Kalau ditanya dari mana datangnya nun, dari tanwin jawapannya. Dari baris 2. Khabisatini. Cuma kita hidupkan baris bawah. Khabisatini. Kenapa kita hidupkan baris bawah? Itu kaedah bagi hafs. Bagi hukum iltiqa ussakinain, pertemuan dua mati, huruf pertama dihidupkan baris bawah tanpa melihat kepada huruf depannya baris apa. Tak kisahlah kamu depan tu baris apa, bawah depan, ya, tak kisah. Nun tu dibaca dengan baris bawah. Tapi Ibnu Katsir lain. Dia formula yang kita sebut tadi. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin. Kalau katakan hamzah wasal itu mula dengan baris depan ujtusat, kita belajar kaedah basic tajwidnya. Hamzah wasal dibaca dengan baris depan kalau nak mulakan bila huruf ketiga berbaris depan. Bilan dari pertama hamzah wasal 1, yang kedua jim, yang ketiga ta, baris depan, maka mulalah baris depan hamzah wasal ujtusat. Bila dah hamzah wasal mula baris depan, maka kalau kita nak baca sambung, kasyajaratin khabisatinu. Jadi nun baris depan. Khabisatinu tusat. Nun tu tak nampak, ya. Kita tak nampak nun tu. Wali, orang-orang wali nampaklah. Contohnya kan, tak perlu sampai peringkat jadi wali nak nampak nun di sini. Ada tanwin. Tanwin itu maknanya nun pada sultan. Okey. Baik. Faham itu? Tiga contoh je, banyak. Dalam Quran akan beberapa tempat. Jadi kaedah. Okey. Baik, kita pergi kepada tajuk yang terakhir untuk malam ini. Babul waqf ala marsumil khat. Bagaimana penulisan kalimah tersebut, maka kita nak wakafnya, dia tulisnya macam mana, itu kita nak bincang. Nak wakaf mengikut penulisan resam mushafnya macam mana. Okey. Apabila ha ta'nif, huruf ha alamat bagi perempuan, ha ta'nif bagi mufradah. Mufradah kata tunggal. Apabila kalimah ini ataupun kita kata ha ta'nif yang berada pada mana-mana kalimah ditulis seperti berikut. Ditulis secara ta maftuhah yang kita panggil sebagai ta maftuhah, tak terbuka. Okey. Bukan marbutah. Marbutah tu yang bulat tu atau tertutup. Kalau kalimah itu ditulis dengan ta terbuka, Ibnu Katsir tetap membaca dengan huruf ha ketika iaitu kalimah berikut. Kita dapati ada beberapa kalimah dalam Quran, kalau ikut kaedah asal penulisan, mesti tulis dengan ta tertutup. Apabila kaedahnya macam ni, apabila
perkataan tersebut terdiri daripada kata nama atau kita panggil dalam bahasa Arab isim. Ujungnya dengan ta. Okey, kata mufrad ni. Mufrad, kata tunggal. Maka huruf ta tersebut akan ditulis dengan marbutah. Itu kaedahnya begitu. Contoh orang nama Fatimah. Eja Fatimah macam mana? Fa alif, ta mim ta marbutah. Nampak tak? Fatimah. Nama apa yang depan mata Ustaz ni? Yang nama Kak Siti Junaidah. Sama juga Kak Siti Junaidah. Jim nun ya dal ta marbutah. Kita takkan tulis ta secara ta terbuka. Itu kaedah ya. Lain. Kak Sah contohnya, Nafisah ya, non fa sin, ta marbutah. Dia tak boleh dengan ta terbuka. Itu kaedahnya. Maka kalimah-kalimah dalam Quran umumnya dieja macam tu, tetapi ada tempat-tempat tertentu ditulis keluar ataupun dipanggil tidak mengikut kaedah yang asal. Ada hikmah-hikmahnya ya, dieja dengan ta terbuka. Walaupun tulis ta terbuka, nak sebutnya ialah Ibnu Katsir tetap berhenti dengan huruf ha. Contoh pada kalimah rahmat ada 7 tempat dalam Quran ya, yang tersenarai surah Baqarah, surah Al-A'raf, Hud, Maryam, Rum, Zukhruf. Sebenarnya kalimah ini tuan-tuan dan puan-puan yang Ustaz kongsikan pada malam riwayat Hafs, biasa tajuk dia letak ke belakang, dah ada buku tajwid tu. Kalimah-kalimah yang Ustaz bukan ini dah ada dalam buku tajwid riwayat Hafs. Cuma fahamnya Hafs macam mana? Hafs dibaca, Hafs membaca mengikut bagaimana dia tulis. Kalau tulis dengan ta terbuka, tidak ta. Rahmat. Faham tak? Rahmat. Berhenti dengan ta. Rahmat. Ibasir bukakan ta jadi ha. Rahmah. Rahmah. Kita ada juga yang baca seperti itu. Rahmah. Betul tak? Dalam bacaan Hafs ada juga yang baca macam tu. Bila kalimah rahmat dieja dengan ta tertutup. Rahmah. Tapi oleh kerana kalimah ini, tempat yang tertentu ini ditulis dengan ta terbuka, dia baca dengan huruf ha, rahmah. Okey, baik. Seterusnya, nikmat. Nikmat pun sama. Berhenti dengan ha, ni'mah. Yang ketiga, sunnatu. Sama juga. Ha, sunnah. Okey. Yang keempat, imra'at. Berhenti dengan ha, imra'ah. Yang kelima, qurrat. Surah Al-Qasas ayat 9. Berhenti dengan ha, qurrah. Yang keenam, fitrata. Berhenti fitrah. Yang ketujuh, syajarata. Surah Ad-Dukhan. Berhenti dengan ha, syajarah. Syajarah ni ada ditulis dengan ta marbutah, tapi dalam ayat ini ditulis dengan ta terbuka. Sebenarnya kalau kita belajar resam Osmani, dia ada satu subjek resam Osmani itu kadang-kadang ada juga buku yang cuba mengupaskan apa yang tersurat ini. Dikaitkan apa yang tertulis dari segi rahsianya. Kenapa ditulis begini, kenapa ditulis begini, ada dalam buku pembincangan resam Osmani. Ya. Yang ke-8, laknat. Berhenti laknah. Ke-9, wajannatu. Berhenti dengan ha, wajannah. Ke-10, ibnata. Surah At-Tahrim. Berhenti ibnah. Ke-11, wa maksiyati. Surah Al-Mujadalah. Ayat 9. Berhenti wa maksiyah.
Yang ke-12 kalimatu. Surah A'raf berhenti dengan ha, kalimah. Kalimah. Yang ke-13 baqiyatu. Berhenti dengan baqiyah. Okey, baqiyah. Baik. Seterusnya ialah bagi kalimah hayhata. Hayhata dalam surah Al-Mu'minun, hayhata hayhata lima tu'adun. Kalimah ini dikhususkan bagi ibbazi, dia berhenti dengan ha. Kalau nak berhenti, hayhata hayhah, berhenti dengan ha. Siapa yang baca macam tu? Bazi. Tapi kumbul berhenti dengan ta. Hayhata hayhat. Okey. Yang ke berapa ni? Tertukar nombor tu. Yang ke-15 lah. Yang ke-15. Ya abati. Ya abati, semua tempat dalam surah Yusuf ayat 4, 100, surah Maryam 42, 45, surah Al-Qasas ayat 26, surah Safat ayat 102. Jadi kalimah ini pada tempat-tempat tersebut yang saya jelaskan tadi, dibacanya kalau ketika waqaf dibaca tukarkan ta dengan huruf ha. Ya abah. Abah ni dah biasalah kita sebut setengah-setengah anak lah kan. Setengah family, setengah keluarga tu berbahasakan diri bapanya abah. Rupanya tak mengikut Ibnu Katsir. Kan? Biasa ada orang panggil daddy kan. Daddy tu bahasa Inggeris lah. Ada panggil bapak. Bapak bahasa Melayu kita. Abi dalam bahasa Arab. Ya. Abah. Rupanya abah mengikut qiraat Ibnu Katsir ketika waqaf diwakafkan dengan tukar dengan huruf abah. Dia memang abah ni. Ya, bukan Melayu, ya, itu mengikut Ibnu Katsir. Kita je tak perasan. Ada yang panggil bapaknya abati, ada juga, ya. Okey. Tapi kalau dah pakai ayah tu kekalkanlah dengan ayah, yang bapak-bapak lah. Maksudnya kalau ada yang panggil abah, oh rupanya Ibnu Katsir ya, kita panggil sama ni, macam tu. Okey, baik. Imam Bazi akhir sekali waqaf pada ma al-istifhamiyah yang didahului dengan huruf jar dengan dua wajah. Ya, dua wajah. Kalau kita nak berhenti pada huruf pada huruf ma dipanggil ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Okey. Kita boleh berhenti dengan dua cara. Sama ada berhenti dengan ha usak ataupun berhenti dengan tanpa ha usak. Itu maknanya ha yang tak ada titik. Ha bukan ta marbutah dan bukan ha dhamir, tapi ha yang mati. Ya, ha yang mati. Fungsi dia ialah keberadaan dia adalah memberikan jelas menunjuk itu fungsi ha usak. Keberadaan dia itu akan kita tahu baris sebelumnya adalah berbaris apa. Okey, ada 5 kalimah. Satunya amma. Ni maknanya kalimah ma dipanggil ma istifhamiyah. Ma tanya. Kalau kita kata apakah, adakah, ya. Jadi kalimah ma berada selepas huruf jar. Kalau kita belajar bahasa Arab ada huruf jar. Contohnya ain, ya, ain huruf jar lah, fi huruf jar lah, ba, lam, mim. Okey, itu huruf jar. Jadi dia bersambung dengan mim.
bersama dengan ma, asalnya ada alif. Ma ini asalnya ada alif. Biasa tak dengar kita sebut mas muka, mas muki. Kalau bahasa Arab komunikasi itu tajuk yang famous lah. Sempatlah 1-2 tajuk, lepas tu syahid kan. Itu bukan tuan-tuan puan nak cerita setengah-tengah orang tu, gitulah belajar bahasa Arab. Yang Ustaz biasa buka kelas bahasa Arab, yang tu sempat sampai dalam bab komunikasi. Mas muka, ain atas kunu, itu basic punya. Lepas tu tak sempat dah belajar yang atas. Ya. Jadi mas muka ada alif kan, betul tak? Mas muka kita aja mim alif, ada alif. Ya. Tapi kalau itu apa makna mas muka? Apa nama awak? Nampak tak? Ma dipanggil di situ ma istifhamiyah, ma tanya. Ma pertanyaan. Apa nama awak? Ya, dia bukan ma dipanggil ma mausul, bukan ma barang ataupun apa, memberi makna apa benda tu, tidak. Tapi apa tu menunjuk tanya. Jadi kalaulah ma istifhamiyah ini didahului oleh huruf jar, kita belajar sikit bahasa Arab, huruf jar, maka alif itu dibuang. Nampak tak? Sepatutnya ada alif. Ma, amma, sepatutnya ain, mim, alif. Sepatutnya begitu. Fi ma, sepatutnya fa, ya, mim, alif. Tapi oleh kerana didahului oleh huruf jar, maka alif itu dihazaf, dibuang. Soalannya ialah bagaimana nak waqaf pada kalimah ini? Bagi Bazzi dia boleh baca dengan dua wajah. Tuan-tuan dan puan-puan nak berhenti dengan tak ada hak usak seperti Hafs lah. Itu saya berhenti. Matikan mim. Ataupun kita berhenti dengan ya, berhenti dengan ammah. Nampak? Boleh berhenti macam tu. Ataupun yang kedua, fim. Tambah ha. Ha yang namanya ha usak. Ha usak. Istilah dia panggil ha usak. Okey, keberadaan dia itu menunjukkan memberi jelas kepada kita baris mim tu baris atas. Itu fungsi dia. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Itu bukan hak usak, itu ta marbutah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu bukan hak usak. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, itu bukan hak usak. Tapi ta marbutah. Cuma kita berhenti. Seterusnya, wa ma adraka ma hiyah. Cuba buka Quran. Wa ma adraka ma hiyah. Dia dengan apa? Ma hiyah. Dia je dengan mim, alif, ha, ya, ha. Ha yang tak ada titik dan ada tanda mati. Itu sebenarnya adalah namanya ha usak. Dengan keberadaan dia itu kita boleh tahu baris ya sebelumnya baris atas. Mahiyah. Ya, okey. Dalam bacaan Hafs kalau orang tanya ada tak ha usak? Jawapannya ada. Antaranya dalam surah Al-Qari'ah, Al-Baqarah pun ada juga, ya. Dalam tak silap Ustaz, dalam Al-Kahfi pun ada juga. Jadi sekali, okey, kita teruskan ni. Yang ketiga, kalau nak berhenti bim. Bim. Boleh juga nak berhenti bimah. Yang keempat berhenti lim. Boleh juga nak berhenti. Yang kelima berhenti mim. Boleh juga nak berhenti mimmah. Jadi kalau kita talaki Bazzi, bukannya setiap kali jumpa yang ni kita buat berhenti, diam, undur balik, sambung, tak.
kita ambil maklum, tapi kalau nak wakaf terpaksa atau diminta berhenti, kita kena tahu cara nak wakafnya macam mana. Ya, okey, jelas ya tentang wakaf pada kalimah istifhamiyah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan beberapa tajuk yang kita kongsikan pada malam ini. Banyak ya bab, tapi sebenarnya tajuk yang kita bincang tu tidaklah terlalu berat ataupun taklah susah. Ya, sekarang kita terus kepada yang terakhir. Kita ada lagi Ustaz diminta untuk tanya tadi dalam pukul berapa, Ustaz lupa. Ada lagi rezeki tuan-tuan dan puan-puan, diminta tanya 2 soalan. Are you ready the quiz ya? Okay, time to quiz. Baik, Ustaz tanya 2 soalan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh, yang belum cuba menjawab silakan. Soalan pada malam ni mudah ya. Yang pertama, jawab, angkat tangan ya. Jawab, di antara nama-nama ulama di bawah siapakah yang bertalaki secara langsung dengan Imam Ibnu Kathir? A. Bazzi, B. Kumbul, C. Shibli bin Abbad, Namawati. Wah, laju Kak Namawati. Silakan Kak Namawati. Shibli bin Abbad. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Namawati. Senang sangat ya soalan malam. Okey. Betul. Okey, Kak Ros ataupun Kak Lina, ambil maklum. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Bila wakaf pada kalimah yang berwarna merah bagi riwayat Kumbul? Kak Namawati dah kena jatuh tangan. Orang yang lain pula. Okey, macam mana bagi bacaan riwayat Kumbul nak wakaf pada kalimah yang berwarna merah? Macam susah nampak senang. Tapi macam susah, tak ingat pula macam mana tadi Ustaz sebut sekejap Bazzi, sekejap Kumbul, sekejap Ibnu Kathir, jadi confused. Okey, silakan siapa nak cuba? Cuba, tak apa, salah pun. Harapnya betul. Kalau hampir-hampir nak betul tu Ustaz betulkan. Kira Kak Suhaila. Silakan. Saya cuba ya Ustaz. Kita wakafkan dengan ha. Wakafkan dengan huruf ha. Macam mana bunyi? Amro'ah. Berhenti di apa ni? Cuba baca lengkap ayat. Baca semua. Berhenti. Baqalati mura'ah. Fir'auna qurrah. Naqurrah. Fir'auna qurrah. Okey, baik, alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Suhaila. Betul ya, Ustaz sengaja tulis nama Kumbul padahal dia Bazzi dengan koma. Tadi Ustaz sebut dalam pembentangan Ustaz highlightkan nama Ibnu Kathir. Dalam soalan Ustaz sengaja buat nama Kumbul. Supaya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan kita cari-cari baru jadi soalan quiz kan. Jadi alhamdulillah ya Kak Suhaila, jawapannya adalah betul, wakaf dengan huruf ha. Okey. Baik. Alhamdulillah selesai perbincangan kita pada malam ini. Dan selesai juga kuis kita pada malam. InsyaAllah kita ada satu lagi pertemuan lah. Saya rasa satu lagi pertemuan lengkaplah metodologi qiraat Ibnu Kathir ya. Semoga pertemuan ini dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Allahu a'lam bissawab. Dan kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datin dan juga tim yang bantu kita lancar dalam kelas kita pada malam ini. Dan kita doakan semoga kita semua ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dipermudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami,
Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kami, Allah. Ingatkan kami, Allah, apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami, Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Berilah kami, Allah, kekuatan agar kami dapat belajar Quran, dapat baca Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Allah. Di tahun yang baru ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami, berilah kebaikan kepada kami dalam melalui kehidupan pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, ya Allah. Kau berkatilah usia kami, ya Allah. Berkatilah juga rezeki kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami mohon kami alim dalam ilmu Al-Quran dan dapat beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum